Hai, selamat petang. Kami dari Kumpulan Q Pusat Kuantan akan membentangkan tentang tokoh kemerdekaan. Tokoh yang kami pilih adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama saya Subashini, nombor matrik 290463. Saya akan bentangkan serba sedikit berkenaan tokoh yang telah kami pilih. Seperti yang kita semua tahu, Tunku Abdul Rahman merupakan bapa kemerdekaan Tanah Melayu dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Sebab utama kami telah memilih Tunku Abdul Rahman sebagai tokoh kemerdekaan negara Malaysia adalah kerana begitu banyak sumbangan dan jasa Tunku kepada negara kita. Beliau mampu membuat rundingan secara aman dan telah mencapai kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 tanpa pertumpahan darah. Sifatnya yang berjiwa kental ini telah berjaya membebaskan Tanah Melayu dari jajahan kuasa luar. Malaysia mempunyai sejarah perjalanan kemerdekaan yang begitu lama. Tanah Melayu mula dijajah pada tahun 1511 di Melaka oleh Portugis. Pada tahun 1961 pula, Belanda dapat menguasai Melaka dengan mengalahkan Portugis. Setelah itu, pada tahun 1942 hingga tahun 1945, Tanah Melayu telah dijajah oleh tentera Jepun. Walau bagaimanapun, pihak British dapat menguasai semula Tanah Melayu pada tahun 1946 dan telah menubuhkan Malayan Union. Pada masa itu, Tunku telah tubuhkan UMNO dan penubuhan tersebut berjaya membubarkan Malayan Union. Kemudian, pada tahun 1952, Tunku Abdul Rahman telah menubuhkan satu perikatan yang terdiri daripada dua kaum, iaitu orang Melayu dan Cina. Pada tahun 1954 pula, kaum India telah berminat untuk menyertai parti tersebut. Gabungan ketiga-tiga parti iaitu UMNO, MIC dan MCA telah mengeratkan hubungan antara semua kaum di Tanah Melayu. Pada tahun 1956, Tunku telah mengetuai satu rombongan ke London yang terdiri daripada wakil perikatan dan wakil sultan-sultan untuk membuat rundingan kemerdekaan. Untuk pengetahuan, hasil rundingan inilah British bersetuju untuk mengisytiharkan kemerdekaan pada Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Selain daripada Tunku Abdul Rahman, terdapat ramai lagi tokoh di Malaysia yang telah berjuang demi mencapai kemerdekaan. Antaranya adalah Tun Tan Chek Lock yang merupakan Presiden MCA yang pertama di Malaysia dan beliau telah memberi sumbangan dalam penyatuan kaum dan kestabilan politik Malaysia. Tokoh yang seterusnya adalah Tun Weerasani Samantan yang mewakili bangsa India untuk menuntut kemerdekaan, serta beliau juga telah mengadakan tunjuk perasaan menentang British. Tun Datuk Patinggi juga antara pejuang yang menuntut kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman dari Sarawak. Beliau telah menyertai rombongan ke London bagi penubuhan Malaysia. Selain daripada itu, tidak juga dilupakan jasa Tan Sri Haja Zainul yang juga dikenali sebagai Ibu Zain. Beliau merupakan tokoh pendidikan dan pembangunan wanita. Beliau juga telah memberi sumbangan dalam pemulihan akhlak wanita yang terpisung sejak penjajahan tentera Jepun dan British. Seterusnya, saya akan bagi kepada rakan-rakan lain untuk membuat pembentangan seterusnya. Terima kasih Cik Subah. Nama saya Muhammad Fikri bin Omar, bernombor matrik 290188. Seterusnya ingin membentangkan mengenai biodata Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alustar, Kedah. Anak kelahiran Kedah ini merupakan putera kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-24. Dan bonda beliau bernama Nar atau lebih dikenali sebagai Makcik Manjalara, iaitu seorang wanita cantik berketurunan Thailand.
Beliau adalah putera ke-20 bagi pasangan diraja tersebut. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu di Alor-Star dan sekolah Inggeris sebelum dihantar ke Bangkok dan dimasukkan sekolah Dipsuri. Tidak lama kemudian, beliau pulang ke Kedah dan menyambung pelajaran di sekolah Melayu sebelum masuki Pening Preschool. Akhirnya beliau dihantar untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Cambridge, England. Tunku Abdul Rahman merupakan anak Melayu pertama yang masuki Universiti Inggeris dan mendapat ijazah sarjana muda undang-undang dan sejarah dari Universiti Cambridge. Pada tahun 1933, beliau berkahwin dengan Maryam, iaitu seorang gadis Cina yang memeluk agama Islam. Mereka dikurniakan 2 orang anak, iaitu Tunku Khadijah dan Tunku Nerang. Tunku memulakan kerjayanya sebagai penolong pegawai daerah dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai pegawai daerah di beberapa daerah di Kedah, termasuk Kuala Nerang dan Pulau Langkawi. Semasa bertugas di Kuala Nerang, daerah tersebut mengalami wabak demam malaria dan isterinya meninggal dunia akibat demam malaria di sana. Kemudian Tunku Abdul Rahman berkahwin dengan Sharifah Roziah binti Said Alwi Barakah dan perkahwinan ini kekal sehingga ke akhir hayat beliau. Terima kasih Saudara Fitri. Seterusnya saya Muhammad Amirul Farhan bin Abdul Ghani, Menteri 290388 ini memberikan sumbangan Tunku Abdul Rahman. Terdapat pelbagai sumbangan Tunku Abdul Rahman dalam pelbagai bidang, antaranya politik, penulisan, kesenian, ilmu Islam dan ekonomi. Sumbangan dari segi politik Tunku Abdul Rahman ialah dengan menamatkan ancaman komunis di tanah Melayu pada akhir tahun 1941 sehingga 1945 menerusi rundingan baling. Setelah menggantikan Datuk Onn Jaafar sebagai Presiden, Tunku memulakan perhimpunan UMNO dengan menuntut untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Hasilnya, MCA dan UMNO bergabung dalam Parti Perikatan memperjuangkan membentuk majoriti kerusi pada pilihan raya. Pada tahun 1961, Tunku berusaha membentuk Gagasan Malaysia bagi mengemukakan pembentukan Malaysia dan mengukuhkan lagi parti politik, ekonomi dan sosial bagi negara yang terlibat. Dari segi agama pula ialah pada tahun 1960, Tunku telah mengasahkan pentingnya membaca Al-Quran di peringkat kebangsaan dan pada tahun 1991 di peringkat antarabangsa. Pentingnya membaca Al-Quran tersebut telah menjadi tradisi sehingga sekarang. Juga dilantik sebagai Presiden Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia penting yang bertujuan membantu mu'alah Islam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Seterusnya pada tahun 1970, Tunku dilantik sebagai Setiausaha Agung Sekretariat Negara-Negara Islam yang pertama. Dari segi penulisan pula, Tunku telah menulis rencana dalam akhbar The Star di ruangan Looking Back MIC itu. Selain itu, beliau juga mengeluarkan beberapa lagi hasil tulisannya, antaranya ialah Challenge Time, Pelanduk Publication tahun 2007. Yang kedua, Malaysia The Road to Independence, Pelanduk tahun 2007. Dan yang ketiga, Sudut Pandangan, Heinemann Education Book tahun 1979. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan menerangkan bahagian biodata Tunku Abdul Rahman berkenaan ekonomi, pembangunan, perpaduan dan sukan. Yang pertama adalah ekonomi. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah membentuk strategi jangka panjang bagi tempoh setiap 5 tahun dalam melaksanakan rancangan pembangunan negara yang dikenali sebagai Rancangan Malaya Pertama. Objektif utama rancangan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada sektor luar bandar. Selain itu, rancangan ini juga memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dan membantu meningkatkan keluaran hasil pertanian dan mengurangkan kadar kemiskinan.
pada tahun 1953 terdapat dua agensi yang ditubuhkan, iaitu Rural Industrial Development Authority RIDA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Yang ketiga adalah perpaduan. Sebagai orang Melayu, Tunku Abdul Rahman sering menitik beratkan kaum lain walaupun beliau adalah ketua yang mewakili kepentingan orang Melayu. Tunku juga mengajak MCA bersatu dan telah menarik minat MIC bagi menyertai parti perikatan sebelum mencapai kemerdekaan. Dengan usaha beliau mendengar pendapat dan sama-sama menyelesaikan masalah dari kaum lain, telah berjaya membawa kepada keamanan negara sehingga hari ini. Perpaduan adalah kunci kejayaan buat rakyat yang berbilang bangsa. Di sini disertakan gambar rombongan Merdeka Tunku Abdul Rahman dan wakil dari parti perikatan UMNO, MCA dan MIC. Yang keempat adalah sukan. Tunku Abdul Rahman seorang yang meminati sukan dan aktif bersukan. Sukan yang diminati beliau adalah menunggang kuda dan bermain golf. Sejak kecil lagi, beliau bermula melibatkan diri dalam sukan apabila dilantik menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu, Presiden Bola Sepak Selangor dan Presiden Bola Sepak Malaysia pada tahun 1954. Tunku dilantik menjadi Presiden Asia Football Confederation AFC pada tahun 1958 dan disertakan gambar dan gambar bersama potret kuda. Beliau juga meminati yang mendalam terhadap sukan lumba kuda.